Salam sejahtera, di sini saya akan berkongsi pengalaman dalam program pengalaman awal di sekolah PAS di SMK Taman Kota Kulai. Nama saya Kathleen Mary, pelajar Bachelor Pendidikan Bahasa Melayu dengan kepujian semester 2 sesi 2023-2024. Nombor matrik saya ialah 215359 dan saya berada di bawah penyeliaan Profesor Madya Dr. Rosita Elias Radia binti Said serta penyelaras Dr. Halimah binti Jamil. Baiklah, SMK Taman Kota Kulai mula dibuka pada 1 Jun 2001 dengan penempatan sementara di SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Sekolah ini dinamakan sebagai taman perumahan pertama di kawasan tersebut. Pengetua pertama SMK Taman Kota Kulai ialah Puan Tam Jet Lin dengan sokongan penolong kanan Ustaz Sakijan bin Muri dan penyelaras ko-kurikulum Tuan Haji Kamaruddin bin Muhammad Tahir. Sekolah ini menerima kemasukan murid pertama pada 18 Jun 2001 dengan seramai 180 murid yang diuruskan oleh 9 orang guru. Pada 1 Januari 2002, SMK Taman Kota Kulai mula beroperasi di bangunan sendiri yang terletak di Taman Puteri di atas tanah seluas 12 ekar dengan 3 blok bangunan 4 tingkat. Pada tahun 2024, SMK Taman Kota Kulai terdiri daripada 74 orang guru, 10 orang kaki tangan sokongan dan 1,049 orang murid. Sekolah ini sentiasa berusaha untuk mencapai kecemerlangan dengan mengekalkan visi dan misi Kementerian Pendidikan Malaysia. Visi SMK Taman Kota Kulai adalah untuk mencapai pendidikan berkualiti yang melahirkan insan terdidik bagi membentuk negara yang sejahtera. Manakala misi sekolah adalah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu dalam memenuhi aspirasi negara. Baiklah, SMK Taman Kota Kulai terletak di Persiaran Sri Puteri, Taman Puteri Kulai Johor. Lokasi sekolah mempunyai koordinat GPS latitude 1.654041 dan longitude 103.575711. Bagi kemudahan komunikasi, sekolah ini boleh dihubungi melalui nombor telefon 076625675 serta email rasmi jea8007@moi.edu.my. Sekolah ini di bawah pentadbiran Pejabat Pendidikan Daerah PPD Kulai dengan kod sekolah JEA8007. Terdapat beberapa infrastruktur ataupun kemudahan yang disediakan di sekolah, termasuklah bilik sukan, kantin, koperasi, pusat sumber, bilik disiplin, bilik kesihatan, bengkel pertanian, pembuatan dan elektrik, bilik komputer, bilik guru, bilik darjah, galeri sekolah, makmal sains, bilik seni visual, bilik koperasi SPBT. Wakaf Kota, Dataran Harmoni, mesin air, bilik bimbingan dan kaunseling, makmal sains, bilik seni visual, padang sekolah, bilik operasi pentaksiran, bilik PIBG, tandas, surau pejabat am, balai Islam dan pondok pertanian. Persekitaran SMK Taman Kota Kulai menggambarkan suasana yang hijau dan segar, menciptakan persekitaran yang menenangkan dan menyokong kesedaran alam sekitar. Di samping itu, budaya kerjasama dan bertanggungjawab bersama diterapkan dalam kalangan murid. Mereka dilatih untuk menghargai kemudahan sekolah dan menjaga kebersihan sebagai tanggungjawab bersama. Program gotong royong diadakan untuk membersihkan kawasan sekolah, melibatkan semua murid dan guru dalam aktiviti tersebut. Sekolah juga memberikan sokongan terhadap ko-kurikulum dan pembangunan sasiah dengan menyediakan ruang untuk aktiviti ko-kurikulum sebagai gelanggang sukan dan bilik khas. Persekitaran bilik darjah di SMK Taman Kota Kulai mencerminkan suasana yang memotivasi di mana dinding bilik darjah dihiasi dengan poster pendidikan dan hasil kerja murid yang bertemakan motivasi dan akademik. Selain itu, bilik darjah dilengkapi dengan kemudahan teknologi pembelajaran asas seperti projektor dan papan putih digital yang menyokong pengajaran interaktif. Persekitaran bilik darjah juga dioptimumkan dengan pengudaraan dan pencahayaan yang baik, dilengkapi dengan kipas dan tingkap yang mencukupi. Bilik darjah ini memastikan pengudaraan yang baik serta pencahayaan semula jadi. Kekuatan aktiviti semasa PDPC terletak pada beberapa aspek penting. Pertama, peningkatan motivasi murid dapat dilihat melalui aktiviti seperti tepuk-tepuk semangat yang berjaya mencipta suasana yang menyeronokkan dan positif. Aktiviti ini menjadikan murid lebih bermotivasi dan bersemangat untuk terlibat dalam pembelajaran. Kedua, pembangunan kemahiran sosial juga menjadi fokus melalui aktiviti pembelajaran kolaboratif. Contohnya, kerja berkumpulan dalam menghasilkan karangan, menggalakkan komunikasi dan pertukaran idea antara murid. Ketiga, penggunaan teknologi yang interaktif seperti Kahoot dan Quizizz memberikan dimensi baru kepada pembelajaran. Kelemahan aktiviti semasa PDPC meliputi beberapa isu. Pertama, kebergantungan kepada teknologi boleh menjadi masalah. Penggunaan platform seperti Kahoot dan Quizizz mungkin kurang berkesan jika berlaku masalah teknikal atau jika sesetengah murid kurang mahir menggunakan peranti digital. Kedua, terdapat juga keaktifan yang tidak sekata dalam kumpulan semasa aktiviti kolaboratif. Ini bermakna ada murid yang lebih pasif, cenderung bergantung kepada ahli kumpulan yang lebih aktif. Ketiga, masa yang terhad merupakan cabaran dalam pelaksanaan aktiviti seperti persembahan sajak dan pembentangan. Kemudahan BBM dan ABM memainkan peranan penting dalam meningkatkan pengalaman pembelajaran. Papan putih digunakan secara meluas untuk mencatat nota dan menerangkan konsep secara visual. Kertas sebab membolehkan guru mencatat maklumat penting dan menampalkannya di dalam kelas, memberikan rujukan visual tambahan kepada murid.
Buku teks bahasa Melayu menyediakan struktur kandungan yang jelas membantu murid meningkatkan kemahiran bahasa mereka. Akhir sekali, televisyen digunakan untuk menayangkan dokumentari atau video pendidikan menjadikan pembelajaran lebih realistik dan menarik. Seterusnya ialah rancangan pengajaran harian RPH. Pertama, objektif pembelajaran ditetapkan dengan jelas. Contohnya, objektif seperti membolehkan murid berunding dengan bahasa yang sopan dan kritis. Kedua, pemilihan tema dan aktiviti interaktif yang menarik seperti alam sekitar dan teknologi hijau. Akhir sekali, guru perlu memastikan langkah pengajaran yang teratur di mana topik diterangkan terlebih dahulu sebelum membahagikan murid kepada kumpulan. Setelah itu, murid diminta untuk membuat rumusan tentang pembelajaran mereka. Proses refleksi ini membolehkan guru menilai keberkesanan pengajaran dan merancang penambahbaikan untuk RPH akan datang. Ini merupakan contoh pengajaran harian di SMK Taman Kota Kulai bagi subjek Bahasa Melayu. Seterusnya ialah amalan pedagogi. Pertama, pembelajaran berasaskan projek memberikan peluang kepada murid untuk terlibat dalam aktiviti yang mengaplikasikan pengetahuan mereka, seperti mencipta model ekosistem. Kedua, pembelajaran kolaboratif dilaksanakan dengan membahagikan murid kepada kumpulan kecil untuk berbincang dan berkongsi pendapat. Akhir sekali, penggunaan teknologi seperti televisyen dan projector slide menjadikan sesi pengajaran lebih interaktif dan menarik. Bagi pelaksanaan kemahiran berfikir aras tinggi, KBAT, guru memulakan pengajaran dengan mengemukakan soalan-soalan yang merangsang pemikiran murid. Soalan-soalan ini mendorong murid untuk merenung dan menganalisis kepentingan peribahasa dalam penulisan. Penggunaan peribahasa dalam karangan memberikan tugasan kepada murid untuk mencipta karangan dengan mengintegrasikan peribahasa dengan tepat. Seterusnya, aktiviti perbincangan dalam kalangan murid membolehkan mereka memberikan cadangan penambahbaikan kepada rakan sekelas. Proses ini bukan sahaja meningkatkan kemahiran menulis, tetapi juga membangunkan kemampuan berfikir kritikal dan kreatif dalam menghasilkan karangan berkualiti. Selain itu ialah kesediaan bagi bakal guru. Pertama, pengalaman praktikal dan pembinaan keyakinan dalam latihan bakal guru. Melalui aktiviti seperti pembentangan sajak, perbincangan kumpulan dan penggunaan teknologi, bakal guru diberi peluang untuk memahami dinamik bilik darjah dan merasai situasi pengajaran sebenar. Kedua, kemahiran komunikasi yang berkesan merupakan aspek kritikal bagi bakal guru. Akhir sekali, penggunaan alat bantu mengajar ABM dan pengalaman dalam pembelajaran kolaboratif adalah kunci dalam mempersiapkan bakal guru untuk pengajaran yang interaktif. Pembentukan karakter dan disiplin adalah fokus utama dalam aktiviti KRS. Melalui aktiviti kawat kaki dan aktiviti lasak, murid dididik untuk mengembangkan nilai-nilai murni dan disiplin yang tinggi. Kepimpinan dan kerjasama adalah elemen penting yang diterapkan dalam KRS. Aktiviti-aktiviti yang melibatkan tanggungjawab dan dalam mengetahui kumpulan dan menyelesaikan cabaran membantu murid menguji ketahanan mental dan emosi mereka. Semangat kesatuan yang ditanam dalam kegiatan KRS di mana murid saling menyokong dan bekerja dalam satu pasukan. Latihan yang teratur dan berfokus adalah kunci kejayaan dalam pengendalian aktiviti kadet remaja sekolah KRS. Selanjutnya, pembangunan profesionalisme guru juga merupakan aspek penting dalam aktiviti ko-kurikulum. Pendekatan inovatif dalam pengajaran adalah hasil daripada penglibatan guru dalam aktiviti ko-kurikulum. Keperluan untuk menjana idea-idea baru dan kreatif mendorong guru untuk meneroka pelbagai pendekatan inovatif yang seterusnya meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Ini mempunyai beberapa kekuatan yang signifikan, antaranya memperkukuhkan identiti sekolah dan memupuk semangat kebersamaan. Selain itu, program-program yang dijalankan menekankan nilai-nilai murni. Aktiviti ini juga meningkatkan motivasi murid yang terlibat dalam pembelajaran. Walau bagaimanapun, terdapat kelemahan yang perlu diatasi. Pertikaian nilai sering ditimbul akibat perbezaan pandangan antara guru dan murid yang boleh mengganggu keharmonian di dalam bilik darjah. Selain itu, sesetengah individu mungkin sukar untuk menerima inovasi dalam kaedah pengajaran. Antara cara budaya diterapkan termasuklah latihan dan pembentukan dilakukan melalui sesi latihan serta program pembangunan profesional yang direka khusus untuk meningkatkan pemahaman guru dan murid. Kedua, penyertaan dalam aktiviti ko-kurikulum adalah penting untuk mengukuhkan budaya di sekolah. Seterusnya ialah penggunaan media dan sumber yang relevan juga memainkan peranan yang penting. Budaya mempunyai kepentingan yang signifikan terhadap profesionalisme keguruan. Pertama, ialah pembentukan identiti profesional yang kukuh bagi guru di mana nilai dan etika yang ditanam membentuk cara mereka berfikir. Selain itu ialah hubungan baik dengan memudahkan komunikasi yang berkesan antara guru, murid dan ibu bapa. Seterusnya ialah kemahiran sosial dengan membangunkan kemahiran kepimpinan dan kerjasama. Selain itu, inovasi dan kreativiti iaitu mendorong eksplorasi kaedah pengajaran baru. Ialah menangani cabaran iaitu meningkatkan kesiapsiagaan guru dalam menghadapi cabaran pendidikan. Kesimpulannya, budaya sekolah yang berkesan memerlukan penambahbaikan latihan guru, penglibatan komuniti, penggunaan teknologi dan komunikasi. Program PALS memberi murid pengalaman mengajar manakala sulam melibatkan mereka dalam khidmat masyarakat, mengukuhkan profesionalisme dan semangat altruistik dalam kalangan guru dan murid.